Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Muhammad Hafizul Amin bin Mat Hashim akan membentangkan tajuk sekularisme dalam Islam. Ahli kumpulan kami terdiri daripada dua orang, iaitu sahabat saya Muhammad Afiq dan saya Muhammad Hafizul Amin. Pada bahagian satu, sahabat saya Muhammad Afiq telah menerangkan tentang objektif kajian, pengenalan, sejarah ideologi sekular dan implikasinya. Jadi pada bahagian dua pula, saya Muhammad Hafizul Amin bin Hashim akan menerangkan tentang sekularisme, kesan-kesan sekularisme, iaitu dari segi perundangan, pendidikan, pemikiran individu dan sosial, serta kesimpulan dan cadangan pembentangan topik ini. Mari kita lihat kesan-kesan sekularisme. Sekularisme dalam Islam. Cabaran sekularisme meninggalkan kesan yang mendalam terhadap kehidupan umat Islam dan menggugat akidah sesebuah umat yang diamanahkan memimpin. Dalam aspek perundangan, sekularisme telah mengasingkan perkara agama dan pentadbiran. Hal ini telah menyebabkan wujudnya sistem perundangan yang baru. Sistem ini juga telah diguna pakai di Malaysia bagi menghukum pesalah. Sistem ini juga telah menggantikan perundangan Islam yang telah wujud dengan sistem perundangan Barat. Perundangan Islam telah terbukti keadilannya dan diamalkan oleh pemerintahan Islam terdahulu. Oleh yang demikian, ianya mengakibatkan segelintir masyarakat Islam mempersoalkan keadilan sistem perundangan Islam dan turut mempersendakan serta membantah pendapat individu-individu yang mengamalkan sistem perundangan Islam tanpa memahami sistem tersebut. Dengan memasukkan peranan mahkamah syariah ke struktur mahkamah sivil, kerajaan Mesir telah menghapuskan peranan dan perundangan Islam. Di Malaysia pula terdapat pelbagai pihak dari kalangan individu, parti politik dan persatuan yang dianggotai oleh masyarakat berbilang kaum dan agama memberi tantangan dan bantahan yang dahsyat kepada usaha pemerintah Islam yang berhajat untuk memartabatkan kedudukan mahkamah syariah di Malaysia. Dalam masa yang sama, amalan menangkap lawan atau musuh politik dengan tuduhan palsu jelas menampakkan ketidakadilan dalam perundangan dan pelaksanaannya semakin berleluasa. Dalam aspek pendidikan, kesan sekularisme dalam aspek pendidikan pula ialah sekatan secara material dan secara moral. Ini adalah satu cara sekularisme disebarkan melalui pendidikan. Pelajar Islam dihantar untuk belajar di negara bukan Islam. Demi pembangunan akademik, kurikulum agama dilonggarkan. Sekularisme dalam pendidikan membawa akibat melahirkan generasi yang lemah iman dan kurang penghayatan terhadap agama. Ini kerana institusi sekular tidak menitik beratkan soal agama, sebaliknya hanya menumpukan kepada peperiksaan semata-mata. Masyarakat telah menanamkan kepercayaan bahawa pelajar yang menghadiri kolej sekular mendapat layanan keutamaan dalam pasaran kerja kerana mereka dipegang pada tahap yang lebih tinggi. Graduan institusi pendidikan Islam pula diperlekehkan kerana maklumat yang diperlukan tidak dianggap menuntut dan menyebabkan mereka kurang berdaya saing dalam pasaran kerja. Institusi pelajar yang diasaskan atas prinsip Islam pula jauh lebih khusyuk, jujur dan amanah dalam kerja berbanding pelajar yang tamat sekolah sekular dan hanya bekerja makan gaji. Dan ini juga mempunyai kesan negatif terhadap falsafah pendidikan kerana nilai-nilai duniawi menjadi terlalu penting. Islam akan wujud semata-mata sebagai agama anutan.
Ini akan membayangkan bahawa Islam adalah setanding dengan agama lain kerana hanya mempunyai upacara ritual dan manusia tidak mempunyai kewajipan agama terhadap persekitarannya. Agama di barat terhad kepada gereja, hari Krismas, Ahad, kematian dan pengebumian. Agama tidak lagi berkesan di luar keadaan yang disebutkan di atas. Tuhan sudah mati sekurang-kurangnya untuk dunia barat, menurut Friedrich Nietzsche, seorang ahli falsafah dan penyair Jerman. Sekularisme jelas telah membantutkan matlamat dan fungsi falsafah pendidikan di Malaysia. Banyak contoh buruk yang dikemukakan berkaitan dengan umat Islam di Malaysia. Ideologi pendidikan Islam hanya ditulis di atas kertas. Kesan besar sekularisme terhadap pendidikan Malaysia telah menghalangi daripada mencapai matlamat dan fungsinya, walaupun pada hakikatnya pendukung pendidikan telah melakukan pelbagai percubaan. Kemudian, kesan sekularisme dalam aspek pemikiran individu. Ideologi ini telah menyebabkan umat Islam semakin keliru dengan pendapat-pendapat aliran sekular, khususnya kepada mereka yang lemah imannya dan kurang pengetahuan agama. Mereka akan menganggap bahawa kemajuan negara mampu dicapai dengan mengamalkan ideologi sekular seperti yang dicapai oleh negara barat. Mereka akan berpendapat bahawa pandangan agama adalah pandangan kuno dan tidak bersesuaian dengan zaman yang semakin maju. Kesan sekularisme terhadap pemikiran individu adalah terdapat perubahan sifat seseorang dari aspek pemikiran, perbuatan dan kehidupan harian. Kesan daripada kurang penghayatan agama akan mengakibatkan jiwa seseorang itu tidak tenang sekaligus menyebabkan kehidupan individu tersebut menjadi tidak seimbang. Akibat dari itu, ia akan menyebabkan keruntuhan moral dan akhlak berleluasa yang menjadi faktor kepada gejala-gejala bahaya yang boleh membinasakan dan menjejaskan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Hal ini disebabkan oleh mereka menggunakan pemikiran akal fikiran tanpa berlandaskan agama dalam melakukan perbuatan dan tindakan. Hasil yang diperoleh bukan hasil yang terbaik, malah menyebabkan kemudaratan kepada generasi akan datang. Dalam aspek sosial pula, kegiatan sosial sekarang terbahagi menjadi kegiatan keagamaan dan bukan keagamaan. Di mana sahaja kegiatan keagamaan yang mengikuti ajaran agama dan batas-batas yang telah ditetapkan. Begitu juga dalam aspek pakaian, pergaulan, dalam majlis ceramah agama, tilawah Al-Quran dan sebagainya. Mengamalkan konsep Islamik tetapi tidak pula dalam konsep dan hiburan lain yang tidak mempunyai unsur keagamaan. Walaupun Islam membenarkan hiburan, tetapi aplikasi Islam tidak wujud dalam aktiviti tersebut ataupun hanya merangkumi sebahagian kecil sahaja seperti pembacaan doa. Pergaulan bebas dan berpasangan pula telah menjadi perkara biasa dan menjadi tuntutan semasa. Malah berpelukan juga sudah menjadi lumrah dalam aktiviti harian kita. Perbuatan ini menunjukkan ideologi sekular telah memberi kesan yang mendalam terhadap sosial umat Islam. Selain itu, pencampuran lelaki dan perempuan ketika pengajian adalah cara halus sekularisme diperkenalkan. Dan didakwa pencampuran ini menyebabkan kesan dan masalah sosial yang kronik terhadap remaja dan masyarakat sehingga tidak mampu dikawal. Kesan yang paling utama adalah perubahan dari segi perwatakan individu di mana individu tersebut telah membentingkan kehidupan berlandaskan hawa nafsu dan menyebabkan berlakunya kekosongan jiwa. Hasilnya akan mendorong individu tersebut kepada pelbagai masalah sosial. Contoh gejala adalah seperti penyalahgunaan dadah, alkohol, HIV, LGBT, bunuh diri dan hubungan haram wanita dan lelaki serta kes anak luar nikah yang semakin berleluasa pada era ini. Jadi, kesimpulan yang saya boleh buat daripada topik ini adalah fahaman sekularisme merupakan amalan kehidupan yang bercanggah dengan ajaran agama Islam yang banyak menjadi panduan hidup
buat umat di Malaysia. Muslimin dan muslimat hendaklah mematuhi peraturan Islam seperti mana yang telah diperintahkan oleh Allah SWT tanpa menolak walau satu hukum Allah SWT, supaya tidak dibalas dengan azab Allah yang dahsyat. Oleh itu perlulah ada langkah pencegahan untuk membanteras amalan sekularisme ini. Jadi cadangan yang saya boleh usulkan iaitu antara langkah-langkah yang boleh kita ambil untuk membanteras fahaman sekularisme ini adalah pelbagai pihak seperti pihak masjid dan pihak sekolah perlu meningkatkan jumlah kelas pengajian agama di masjid dan sekolah yang bertujuan untuk membicarakan bahana sekularisme dan kesannya kepada masyarakat Islam. Ini adalah bertujuan untuk memastikan setiap individu Islam tidak terpesong agamanya dan sentiasa berada di haluan Islam. Selain itu, pihak kerajaan juga perlu memainkan peranan penting dalam usaha pencegahan fahaman sekularisme di kalangan umat Islam. Antaranya ialah kerajaan wajib mentadbir negara mengikut ajaran-ajaran Islam. Kerajaan juga perlu membuat undang-undang dan hukuman berdasarkan apa yang diperintahkan dalam agama Islam. Kerajaan dan rakyat yang mengikut ajaran Islam mampu untuk membuatkan sesebuah negara menjadi semakin maju kerana ajaran Islam banyak memberi kebaikan kepada sesebuah negara. Akhir sekali, setiap individu yang beragama Islam harus memartabatkan diri mereka dengan ilmu tentang agama agar sentiasa diberi ketenangan hati sebagai seorang rakyat Islam. Selain dari patuh kepada rukun negara, kita wajib beriman kepada rukun Islam dan rukun iman kerana ianya akan mendorong kita menjadi Muslim sejati yang sentiasa taat dengan perintah Allah dan sekaligus akan menolak fahaman sekularisme. Jadi itu sahaja daripada kami. Saya Muhammad Afizul Amin dan sahabat saya Muhammad Afiq. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.